lampu ada. Aku tak ada lampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi. Allah subhanahu wa ta'ala wa tuan-tuan hadirin hadirat mukminin mukminat, sedang memohon kepada Allah bertemu tamu Ramadan yang dirahmati dan dikasihi. Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali kita dapat bersama-sama bersama Mawid Asyad Tarawih terus memikir dan juga seterusnya dalam majlis tazkirah pada malam ini. Kita berada dalam satu bulan yang dinantikan. Kita maklum banyak ajaran dan besar dan ajaran pahala yang Allah berikan kepada kita untuk berbagai bentuk ibadah yang boleh kita lakukan. Jadi itu amat besarlah dosa mereka yang meninggalkan puasa dengan sengaja. Amat besarlah dosanya mereka yang meninggalkan salat dalam fardu dan dengan sengaja meninggalkan. Maka kita pada hari ini dapat melaksanakan satu perintah Allah, iaitulah dalam bentuk meninggalkan benda-benda yang dihalalkan bagi kita. Sebelum daripada ini halal makan dan minum di siang hari, halal bagi kita untuk bersama dengan pasangan kita. Tapi bila mana datang perintah Allah dengan berpuasa, maka kita sanggup meninggalkan benda-benda yang halal. Maka ia sebagai satu tarbiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk tarbiyah itu? Bila mana benda yang halal pun kita tak buat dalam bulan Ramadan, maka apatah lagi perkara-perkara yang haram. Dan bukan hanya setakat dalam bulan puasa, bahkan dalam bulan-bulan yang lain juga kita tidak melakukan perkara yang haram. Amalan tarawih yang dilakukan dalam bulan Ramadan adalah satu amalan sunat. Pun kita boleh buat, walaupun mungkin imam membaca surah yang panjang-panjang, walaupun mungkin imam itu pada surah besar jumlah 8 lapis udang 3 lain, dia tetap hukumnya adalah sunat tarawih ini. Dia tidak akan menjadi wajib. Maka apabila tarawih benda yang sunat pun kita mampu untuk buat, sama ada 8 atau 20, walaupun ada arahan buat 20, tapi masing-masing punya dalil, masing-masing punya nas. 8 pun ada kalangan, 20 pun ada kalangan. Jangan kita berpecah belah hanya kerana isu-isu yang serupa itu dalam keadaan ada benda besar yang ada di hadapan kita yang perlu untuk kita ambil dulu. Jadi tuan-tuan, kalau tarawih yang sunat ini pun kita mampu buat, apatah lagi perkara yang wajib seperti salat 5 waktu, tentulah lebih mudah untuk kita lakukan. Dan kita maklum bahawa amalan sunat yang dilakukan dalam Ramadan Allah berikan pahala wajib kepada kita. Dan jangan kita lupa amalan wajib yang kita lakukan Allah gandakan
kepada gandaan yang banyak sehingga 70 kali ganda. So, kalau kita boleh, kalau kita mampu untuk melakukan amalan sunat bersungguh-sungguh, tapi amalan wajib kita tak buat, ini namanya celaka. Ini namanya jelek dan adab. Wajib ditinggalkan, sunat ditolak. Ini satu benda yang jelek. Masalah fadilah tuan, sebagai tarbiyah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita mematuhi segala syariat, untuk mematuhi segala undang-undang Allah Subhanahu wa taala, segala bentuk aturan ibadah kita mampu untuk kita buat yang undang-undang ini datang daripada Allah, bukan mengikut akal manusia. Umpamanya tuan, apabila datang ke Ramadan, maka bagi perempuan yang hafizah, perempuan yang kedatangan haid dalam Ramadan, malam berpuasa, hari ini bila dia sembahyang tahap tiba-tiba keluar haid, maka dia tidak boleh berpuasa selama dalam tempoh tersebut dia tak boleh puasa, dia tak boleh sembahyang. Kemudian apabila habisnya Ramadan, maka wajib dia qada, puasa dia. Puasa wajib dia qada selama mana dia tinggal tanpa haid dalam Ramadan. Baik, sembahyang adakah wajib kepada dia untuk qada salat yang ditinggalkan kerana haid? Maka semua mengetahui bahawa salat tidak wajib diqada bagi mana-mana perempuan yang datang haid. Tetapi apabila dalam bab puasa wajib diqada. Di antara puasa dengan salat, mana yang paling besar? As-salatu amaduddin, sembahyang adalah merupakan tiang agama. Man aqamaha faqad aqama din. Mana-mana orang yang mendirikan sembahyang, faqad aqama din, dia telah mendirikan agama. Wa man tarakaha, dan mana-mana orang yang meninggalkan salat, faqad hadama din, dia meninggalkan atau dia meruntuhkan agama. Dan dalam ikrar yang kita lakukan dan kita baca setiap kali salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dalam doa kita baca doa itu yang makna inna salati, sesungguhnya sembahyangku, wa nusuki, dan segala ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah, Tuhan yang mentadbir seluruh alam. Bagaimana cara kita meletakkan salat itu pertama? Sepatutnya kita tak payahlah baca as-salat, memada dengan inna nusuki, sesungguhnya ibadah. Karena di dalam ibadah itu termasuk juga salat. Sebahagian daripada ibadah adalah salat, tetapi kenapa dikeluarkan perkataan salat itu ditunggalkan? Ini menunjukkan betapa besarnya tuntutan melaksanakan salat, sehingga kita sebut secara satu persatu, inna salati, sesungguhnya sembahyangku, wa nusuki, dan ibadah. Ibadahnya hajinya, puasanya, zakatnya, sedekahnya, semua macam ibadah. Tetapi dalam bab salat kita keluarkan dia daripada kelompok ibadah. Hanya pentingnya salat itu, dia sebagai nak membeza di antara Islam dan kafir adalah tarkus salat, ialah tinggalkan salat. Jadi tuan-tuan, benda ni benar pelik. Tak boleh diikut dengan akal kita. Kalau ikut akal, tentulah qada sembahyang itu kena. Karena awal ma yuhasibu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah. Pertama yang Allah Ta'ala akan dihitung di akhirat kelak ialah as-salat, sembahyang. Tapi dalam bab qada bagi perempuan yang ada haid, dia hanya wajib qada puasa, tetapi tidak wajib qada sembahyang.
Sebab itu agama ini dia tidak boleh diukur dengan akal. Bila mana itu merupakan perintah Allah, maka kita patuh dan kita ikut. Yang mana syariat Allah Subhanahu wa taala tentang yang sangat luas. Bermula daripada perkara yang kecil, nak masuk tandas, nak lena, bangun daripada lena, nak berpuasa, nak buka puasa. Ada panduan-panduan, nak nikah, nak cerai, nak rojok, semua ada panduan daripada syarak, daripada undang-undang Allah. Maka kalau sekecil-kecil perkara Allah Ta'ala berikan panduan, maka sudah tentulah dalam perkara besar, dalam perkara hal-hal kenegaraan, dalam hal-hal perundangan, tentulah ada peraturan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita boleh patuh pada perintah puasa, kita boleh patuh pada perintah salat, kita boleh patuh pada perintah zakat, kita boleh patuh dalam perintah menunaikan salat tarawih walaupun ianya adalah sunat, maka begitulah kita boleh dan kita kena patuh kepada perkara-perkara besar, kepada perkara yang berkaitan dengan kestabilan politik negara, perkara yang berkaitan dengan keamanan, perkara yang berkaitan dengan keselamatan, perlu mengikut panduan dan acuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara besar yang perlu kita perhatikan. Kita tidak perlu untuk berbalah isu-isu yang kecil, isu-isu masalah 20 ataupun 8, masalah nak baca surah apa, itu benda-benda yang kecil. Bahkan lebih banyak isu besar yang kita perlu berikan perhatian, seperti isu liberal, seperti isu Syiah, seperti isu pelaksanaan kepada undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Ini benar-benar besar yang dengan sebab itulah menyebabkan kita mampu untuk melakukan ibadah pada hari ini dengan penuh aman, dengan penuh selamat, dengan penuh sejahtera, adalah hasil daripada kestabilan politik negara kita. Sebab itu tuan-tuan, ini benar besar. Kalau di zaman dahulu diceritakan bahawa Abdullah bin Mubarak, satu orang ulama yang sangat hebat, sultan fil hadis, pakar dalam bidang hadis, dia juga seorang pejuang agama. Bila mana tentera Kublai Khan, Genghis Khan, Salman Khan tak masuk, Shah Rukh Khan ini dia melingkupkan warga negara kita. Dulu Genghis Khan, Kublai Khan, tentera Mongol, bila mana mereka datang nak menyerang dua tanah haram Makkah dan Madinah, maka Abdullah bin Mubarak dengan bala tenteranya berada di barisan hadapan demi untuk menjaga keselamatan dua tanah haram Makkah dan Madinah. Ketika itu sahabat beliau yang bernama Fudail bin Iyad, Fudail bin Iyad sedang berada di tanah haram, sedang beribadah dengan khusyuknya, dalam keadaan ada segolongan manusia yang berada di perbatasan demi mempertahankan negara yang disebabkan perjuangan mereka, orang-orang lain mampu untuk beribadah dengan selamat, dengan aman dan sejahtera. Bila mana Abdullah bin Mubarak dapat tahu kawannya Fudail bin Iyad duduk beribadah di tanah haram, lalu dihantar satu surat dalam bentuk syair yang masyhur syair ini. Dihantar surat kepada Fudail bin Iyad, dia sebut, "Ya 'abid al-haramain, law absartana la'alimta annaka fil 'ibadati tal'ab. Man kana yakhdibu khaddahu bidumu'ihi, fanuhuruna bidima'ina tatahaddabu. Aw kana yut'abu khaylahu bibatilih, fahululuna yawma as-sabihati tat'abu. Rihul 'abir lakum wa nahnu 'abiruna, rahdul sanabika wal 'ubaru atyaru.
walaqad atana min maqali nabiyina qaulun sahihun sadiqun la yakdzibu la yastawi wa ubari khairillah fi amri mri'in wa lidhanu naru kalbibu hadha kitabullah yantiqu bainana laysa syahidun bimaytin wa la yakdzib. Surat yang dihantar oleh Abdullah bin Mubarak kepada Fudal bin Iyad. Wahai ahli ibadah di dua tanah haram, ya abidal haramain, wahai orang yang sedang beribadah di dua tanah haram, lau absartana la'alimta annaka fil ibadati kal'am. Kalaulah kamu telah melihat kami sedang berada di perbarisan hadapan, la'alimta niscaya kamu tahu annaka fil ibadati kal'am, bahwa kamu dalam beribadah itu hanyalah bermain-main sahaja. Man kana yakhdibu khadduhu bidumu'ihi, kalaulah orang-orang yang membasahi pipinya dengan air mata yang mengalir deras, fanuhuruna bijima'una tatakhaddaru, maka bahwa air-air yang mengalir daripada kami bukanlah air mata, tetapi titisan-titisan darah yang mengalir di leher-leher kami. Man kana yakhdibu khadduhu bidumu'ihi aw kana yat'abu khaylahu bi batil, ataupun kuda-kuda yang kekenakan di dalam perkara batil, fahuluna yawmus sabihati tat'abu, maka kuda-kuda kami dalam medan juang penat di dalam melakukan penyerbuan dan peperangan. Rihul abir lakum wa nahnu abiruna rahdu sanabika. Rihul abir, bauan wangi-wangian yang menjadi milik, sedangkan bau wangian-wangian kami adalah debu-debu jalanan. Dan sesungguhnya telah datang kepada kami maqali nabiyuna, perkataan nabi kami, sadiqun qaulun sahihun sadiqun la yakdzibu, perkataan yang benar, perkataan yang sahih, perkataan yang tidak ada dusta. Walau la yastawi ubaru khailillah fi amri mri'in, tidaklah sama debu kuda-kuda Allah di hidung seseorang dan asap mata yang menyala-nyala. Inilah kitab Allah yang berbicara kepada kami bahwasanya laisa syahid bimaitin la yakdzibu, bahwasanya orang yang mati syahid tidaklah sama dengan orang yang mati biasa. Baik tuan-tuan, bila mana Fudal bin Iyad baca surat daripada Abdullah bin Mubarak, dia dalam keadaan senang-senang beribadah, orang lain sedang-sedang mempertaruhkan nyawa, akhirnya dia meninggalkan ibadah, dia berjuang bersama dengan Abdullah bin Mubarak. Artinya tuan-tuan, kesinambungan, keselamatan, kesejahteraan, kuasa politik negara sangat memainkan peranan di dalam diselamatkan keamanan yang sedang dicapai oleh kita pada hari ini. Kalau dulu mereka berada di perbatasan dan begitulah, kepada tuan-tuan yang pencin askar polis ini kita ucapkan tahniah. Banyak semangat dan tuan-tuan berikan kepada keamanan negara yang kita capai pada hari ini. Maka itulah pada hari ini tuan-tuan, kita perlu bersatu. Kita perlu bersatu, saling bahu-membahu untuk melihat bangsa dan agama kita ini terus bertapak di bumi yang tercinta ini, daripada diperkatak-katikkan oleh bangsa yang lain, oleh bangsa Yahudi dan Nasara yang mereka tidak pernah reda dengan agama kita sampai bila-bila. Kita perlu bersama, perlu saling bahu-membahu untuk memastikan agama dan bangsa kita ini terus terbela di dalam negara yang tercinta ini. Sebab itu tuan-tuan, bila mana RUU 355 dibentangkan, kita lihat bagaimana penentangan orang-orang kafir terhadap undang-undang tersebut 164 dan juga 355. Ini menunjukkan bahawa Islam ini juga diperkatak-katikkan oleh bangsa yang lain. Maka apa sumbangan kita, apa peranan kita di dalam memastikan syariat Allah ini terus bersinar di dalam negara yang tercinta ini? Tidak mustahil tuan-tuan, kita mungkin boleh berlaku sebagaimana berlakunya di Syria.
Tidak mustahil mungkin kita akan jadi sebagaimana Rohingya. Tidak mustahil mungkin kita akan berlaku sebagaimana di Ambon. Tidak mustahil benda ini boleh berlaku. Sekiranya tidak ada kestabilan politik dan sekiranya bangsa-bangsa yang lain cuba mengambil alih tampuk pemerintahan negara kita. Oleh itu tuan-tuan, seekor lembu apabila kita tambah depan rumah kita, kita bagi makan tak, bagi minum tak, bagi ayak tak, bagi garam tak, bagi cikempok tak, cikedis pun tak bagi. Tapi kita duk kata kat lembu tu, lembu gemuk. Sebulan kita kata gemuk, agak-agak lembu tu gemuk lah. Makan tak bagi, ayak tak bagi, sobat tak gemuk, kubah kering lembu tu. Artinya tuan-tuan, kalau kita nak bagi lembu tu gemuk, kena bagi makan. Kalau kita nak Islam ini berkembang di negara kita, kita perlu berperanan. Kita tidak boleh hanya bercakap semata-mata. Kita perlu ada tindakan, perlu ada kerja, perlu ada gerak kerja yang bersama untuk memastikan Islam ini terus berkembang dan Islam menjadi satu kuasa politik yang besar di dalam negara kita ini. Baik tuan-tuan, dalam sejarah menceritakan Ashabul Ukhdud yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Buruj, bagaimana satu kerajaan Dun Nuwas yang sanggup membunuh 20,000 lebih rakyatnya hanya semata-mata kerana beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya semata-mata kita beriman kepada Allah. Kita berusaha untuk menegakkan syariat Allah. Orang-orang kafir tidak pernah berpeluk tubuh. Mereka tidak pernah berpeluk tubuh. Mereka tidak pernah tidur untuk memastikan Islam ini mengimpak di negara kita sendiri. Jadi tuan-tuan, kalau kita boleh melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, sembahyang, puasa, zakat, haji, tarawih dan sebagainya, maka dalam hal bernegara kita juga perlu sama saling bahu-membahu mengikut acuan yang dibenarkan ataupun mengikut acuan yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan kepada dasar perjuangan yang sebenar, dasar kepada perjuangan Islam yang jelas, bukan atas dasar yang lain yang tidak tahu hukum partainya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sedikit tazkirah ringkas pada malam ini menggantikan PU Syed yang sepatutnya bersama dengan tuan-tuan. Jadi bila PU tak ada, apa yang ada jadilah. Mudah-mudahan sedikit sebanyak. Pertama yang dapat saya simpulkan ialah marilah sama-sama kita saling bahu-membahu, bekerjasama. Pastikan yang pertama, anak-anak kita, cucu-cucu kita yang masih belum daftar mengundi, kita tak boleh cakap saja, kita kena buat ada, kita tunjukkan usaha. Dalam keadaan bangsa yang lain, mereka sudah memenuhi daftar mengundi, kita duk alik berusul. Jadi kita bangsa Melayu beragama Islam kena pastikan anak yang umur 21 itu dah daftar mengundi. Ini merupakan satu ruang yang dibenarkan oleh syariat sebagai satu kaedah untuk menjaga maslahat hifdzuddin, untuk menjaga agama kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada itu perkongsian kita pada malam ini padan dengan 20 minit yang diperuntukkan, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita bersama. Mohon ampun maaf salah silap terkasar bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun halimun 'azimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.